Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur perhatian kepada lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah sedang bincangkan berkenaan kitab nikah, dan tajuk kita sampai hari itu adalah berkenaan dengan tajuk walimah. Walimah itu apa, masalah urusan apa perkahwinan atau kenduri perkahwinan. Dan kita katakan hari itu bahawa walimah itu bermaksud maksud dia sebenarnya adalah memberi makan untuk hari perkahwinan lah, makanan atau kenduri hari perkahwinan, dan dihimpunkan orang ramai, dipanggil orang ramai untuk hadir. Dan kita kata bahawa walimah tersebut mestilah dihadiri, dan apa kalau anda kata apa diajak, kita disuruh Rasulullah SAW untuk kita menyahut seruan berkenaan yang kita tidak datang. Bahkan apa kita kata sampai peringkat para ulama menyatakan hampir kepada wajib kalau dia kata hak muslim kata muslim yang lain, kena kita tunaikan hak tadi. Bila dia ajak kita kena tunaikan. Tapi seringlah kita kata ada alasan munasabah, tak apa. Tak ada alasan munasabah, maka jangan tak datang. Ya, dan meraihkan kegembiraan orang berkenaan adalah apa syar'i dalam Islam. Daripada sah dalam Islam, kita kena laksanakan. Dan hari itu kita sebut bahawa walimah tersebut ada syarat-syarat dia. Antaranya adalah syarat dia bahawa dia adalah walimah yang pertama. So dia kalau kata orang tu buat 3 hari, the first day itu yang wajib, second day is sunat, third day is actually tak payah datang tak apa. Itu dalam hadis apa yang datang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disebut dalam Sunan At-Tirmidzi. Okey, dalam Sunan At-Tirmidzi Nabi kata Nabi kata ta'amul awwal ta'amu awwalu yaumin haqq. Makanan hari yang pertama adalah hak. Mana maksud hak yang mesti ditunaikan. Wa ta'amu yausani sunnah. Makanan hari kedua adalah sunnah. Ya? Wa ta'amu yaumul tsalits sum'ah. Dan makanan hari yang ketiga adalah sum'ah. Mana dipanggil macam apa, untuk mendengarkan orang dengan nama lah. Dan Nabi kata man sam'a sam'allahu bihi. Barang siapa yang buat sum'ah, maka Allah Ta'ala akan memperdengarkan dia saja. Pada hari akhirat dia tak ada pahala pun. Suara nama dia dengar, tapi pahala tidak ada. Itu sebab kita kata tak sepatutnya dibuat. Apa pun kita buatlah, bahkan itu di antara penyakit hati yang tak patut ada pada seorang mukmin yang tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa isi dalam hati dia. Sepatutnya jangan dia buat benda-benda yang untuk mendapatkan nama ataupun apa gelaran ataupun pujian daripada orang lain. Okey. Kemudian kita sambung itu, tak habis sebut lagi. Kedua, an yakuna da'i musliman. Pasal itu dalam buku kita ringkas sangat, so saya paksa ambil buku satu lagi untuk terangkan. Kedua, hendaklah orang yang mengajak kita muslim. Fala tajib ijabatu da'watil kafir. Maka tak wajib menyahut seruan orang yang ajakkan orang yang kafir. Tak wajib, tapi kalau untuk pergi tidak bersalah. Kerana dia kata lebih-lebih kalau dia kata perkahwinan tadi tidak diiringi dengan benda-benda yang haram. Kalau ada tarian golek ke, gelik ke dan sebagainya, ada benda-benda haram di situ, maka tak boleh. Okay, tak dibenarkan. Joget lambak ke tak boleh. Tak kira bangsa apa sekalipun tak boleh. Kalau dia kata benda tu tak ada benda-benda yang haram, maka sila, boleh hadir. Ya. Kalau jemputan dari Muslim tak ada joget-joget juga. Itu tajuk lepas ni. Tak boleh lagi. Okey. Tak boleh lagi. Jadi secara tak langsung maksud dia, kalau dia kata yang Muslim, dia adalah wajib, automatik. Tapi bila bukan Islam, orang tu punya jemputan untuk benda ni tak menjadi wajib. Okey, maksudnya kalau nak pergi, baik, bagus, elok untuk segi akhlak dan sebagainya, melayan orang yang bukan Islam tu dengan layanan yang baik, tetapi tengok pula keadaan. Okey, kalau dia kata benda berkenaan dan sebagainya, dengan upacara-upacara tertentu ke, tikam perut dengan pisau dan sebagainya, tak jadilah kan. Kadang-kadang ada orang pilih bangsa-bangsa dunia ni ada macam-macam cara, jalan atas api lah, guling-guling kat tanah dan sebagainya. Tengok bangsa apalah kan. Kita mana perkahwinan tu sebenarnya yang sebenarnya adalah agreement di antara suami dan isteri tersebut. Tak lebih dari itu. Tapi sampai pada hari ritual kan, macam Melayu kita bantal besar, macam-macam benda lah. Benda tadi tak menjadi satu benda yang mesti. Baik. Assalamualaikum. Ketiga, an yakuna da'i min ghairil usah al-mujahirin bil ma'siyah. Hendaklah orang yang mengajak kita untuk kenduri berkenaan di kalangan orang yang bukannya pelaku maksiat.
yang sentiasa menzahirkan dengan maksiat dia. Contoh dia terkenal orang yang buat maksiat. Okey? Mana tak boleh kita datang macam mana. Terkenal dia kalau pergi mesti ada benda maksiat. So tak pergilah. Jadi tak wajib lah. Maksud dia tak jadi wajib. Kalau tidak benda tu wajib. Okey? Dan janganlah orang tu dengan orang yang zalim atau orang yang punya tuan punya harta yang haram. Jadi tahu orang ni suka menjaga dadah. Atau menjaga dadah. Kita tahu dia ni penjaga dadah. Dia ni kongsi gelap dan sebagainya. Dia ajak kita pergi makan. Tak yagilah. Kan? Kalau walimah tu campur lagi perempuan tu kira maksiat. Tak habis lagi. Tunggu sekejap. Okey, yang tu kejap. Baik. Jadi maksud dia orang tu yang mengajak kita tu siapa dia? Kena tengok juga. Kalau dia kata dia Muslim biasa dan sebagainya, pergi tak ada masalah. Tapi kalau dia kata terkenal dia ni, suka apa ni sekian dan sebagainya, curi duit orang kan, perompak ke, penyamun ke, gangster dan sebagainya, ajak untuk kawinan dia, tak payah pergi. Kan? Pasal kita kata tahu dah sumber harta tadi datang daripada dunia bukan elok. Keempat, antakuna da'watu muayyanah. Hendaklah ajakan itu muayyanah, ditentukan kepada siapa-siapa. Maksud dia fa in da'ahu fi jam'in, kalau dia buat panggilan itu atau ajakan itu dalam perhimpunan, fala tujibil ijabah, maka tak wajib kita menyahut. Maksudnya dia panggil, okey, saya ajak tuan-tuan sekian ke rumah saya untuk kenduri. Maka kalau tak datang pun tak apa. Kalau dia kata personally, dia kata awak saya jemput datang ke rumah saya, awak saya jemput datang ke rumah saya, disebut macam tu kan, maka anda kena hadir. Jangan dia kata dia buat dalam bentuk umum, dalam surat khabar, siapa suka datanglah, tak wajib. Tak ada. Kalau dia kata by name atau apa personally dia namakan kita, maka jadi wajib. Ni tajuk ni tak wajib tau. Kita tahu wajib ke tidak. Kelima, an yakuna al-qasda min ad-da'wati at-tawaddud wa taqarrub. Okey? Hendaklah apa? Matlamat daripada ajakan itu tawaddud, atau untuk mendatangkan kasih sayang dan juga taqarrub dan menghampirkan kekeluargaan. Ajak orang tu supaya kenal keluarga dan sebagainya. Kalau sekiranya orang tersebut ajak orang berkenaan seorang lagi yang lain kerana takut orang tu, tak panggilkan nanti dia kata apa pula, tak panggilkan dan sebagainya kan, takut orang tu nanti kutuk dia kerana tak panggil dan sebagainya, ataupun kerana apa, nakkan apa nama, kerana panggil orang tu kenapa, sebab dia datuk, sebab apa dia sultan, sebab dia tan sri, sebab dia sekian, okey, maka tak wajiblah menyahut benda berkenaan. Pasal mungkin orang tu nak kita datang kerana nama kita atau sekian. Bahkan kalau hakim lagi detail, kalau seorang hakim yang menjadi hakim mahkamah dan sebagainya, tidak digalakkan langsung untuk dia dapat benda macam tu, hadiah ke pemuliaan daripada orang ramai dan sebagainya, dielakkan. Pasal bimbang nanti kalau anda kata berlaku kes orang tu jadi contoh victim ke, ataupun orang tu bawa kes ke mahkamah, automatik benda tu takkan adil lah. Bahkan dia tak boleh bawa hukum orang berkenaan. Kalau semua hakim pergi kenduri tu, siapa nak jadi hakim dia? Faham tak? Kan semua dia buat jalan. Saya akan buat kenduri anak saya dekat Sabah. Tuan-tuan sekalian semua dijemput. Hakim dijemput semua. Hakim bagi tiket seorang satu. Sampai sana, kemudian lepas tu katakan dia kena dakwa. Hakim dia seorang tak jadi hakim dia. Itu seorang pun, tak seorang hakim tu tak boleh jadi hakim dalam kes dia. Kalau semua hakim diajak, tak layak hakim Malaya sekali habis. Tak boleh jadi dia punya hakim. Kena panggil hakim di luar negara untuk hukum kes dia sebenarnya. Tak boleh anything, sikit je benda macam tu. Bahkan itu kita kata kadang-kadang panggilan bentuk macam tu dan sebagainya, tapi kita tak kerak hati orang lah. Kita tak disuruh supaya selidik hati orang tu apa niat dia sebenar. Tapi kan dia kata nyata bahawa perbuatan dia tadi memang untuk pertama takutkan pada seorang lagi, takut kita boleh panggil, ataupun kerana apa, nakkan kemuliaan yang kita ada dan kita tahu benda berkenaan betul, maka tak payah pergi. Ya, bahaya. Akan benda itu merosakkan jadi bukan lagi, jadi tak wajib kita nyahut. Okey. Yang keenam, alla yakuna fil walimati munkarun. Tak boleh ada dalam walimah berkenaan perkara mungkar. Seperti khamrin, seperti arak. Wa ghina, dan nyanyian. Orang Melayu kita suka buat kan? Buatlah. Buat karaoke. Karaoke. Wa ma'azif, dan juga alat muzik. Wa ikhtilatir rijal bi nisa, dan percampuran lelaki dengan wanita. Ini konteks percampuran lelaki dengan wanita ni, kena tengok berkenaan dengan masalah masyarakat tu juga. Pada benda berkenaan macam tu, macam masyarakat Arab, benda tu adalah benda yang amat tak boleh berlaku. Maka memang benda tu kalau buat macam zaman tempat kita ni, kan bawa masuk dalam walimah. Actually kat sana pun pakai baju warna-warni ni, diorang tak boleh terima. Saya ingat dulu Ustaz Ridwan cerita dengan saya. Dia kata apa, isteri dia kan pakai kadang baju kurung kan, yang ada warna.
Ada orang kata tabarruj. Ada orang kata ini dia apa, berhias dengan hiasan yang tak betul. Sebenarnya dalam masyarakat kita benda tu tak beri kesan sangat. Dia tak ada nilai. Saya pernah duduk, saya ingat kan waktu duduk di Sudan. Saya ada baju, saya beli baju tu warna kuning raja tu. Kuning betul lah, kuning. Agong tengok Agong marah. Kalau Agong tengok saya pakai, Agong marah. Okey, saya pakai baju tu kan. Pergi di Sudan tak ada masalah. Pasal orang Sudan colourful. Kan orang Afrika datang, orang Nigeria dan sebagainya datang kan. Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan ada seorang kawan saya. Budak tu punya Afrika Selatan sejuk. Dia datang ke Sudan, dia kena penyakit kulit. Dia terpaksa pakai Vaseline dan sebagainya. Kulit dia hitam. Tapi dia tak boleh tahan dengan cuaca Sudan. Pasal Afrika Selatan dia ada salji, ada kawasan dia ada sejuk. Pelik kan. Tapi anyway, kita bincang tadi, tajuk dia memang dia orang biasa pakai warna-warni. Orang Nigeria pakai warna-warni, kan dia orang ada ropol dan sebagainya kan. Kita pakai di situ baju Melayu kuning tak ada masalah. Pergi ke Yaman, yang color dia putih, perempuan hitam. Pergi sana baju tak pakai langsung. Nak pakai pun malu. Bila kita pakai, kita duduk tengah-tengah orang ramai, kita kan jadi orang kan jadi attraction tau. Kita terus jadi macam tu. Terus jadi macam orang kan jadi macam kita akan nampak kata Sana'a tu semua hitam putih, kita seorang je kuning. Faham tak? Macam tu sekali. Macam tu sekali. Jadi dengan tempat macam tu tak boleh. So tapi elakkanlah macam pakaian lelaki wanita ni. Kalau kata macam benda tadi katakan dalam masyarakat kita, benda duduk kan datang makan dan sebagainya, macam kita makan masuk restoran kan. Di tanah Arab masuk restoran perempuan tak ada. Pasal diorang pakai niqab dan sebagainya. So jadi kalau kata kawasan yang perempuan yang boleh masuk kawasan tu berkeluarga saja. Itu pun kalau ada. Dan amat jarang. Biasanya beli makanan bawa balik rumah makan. Restoran tu perempuan makan di situ, dia makan. Macam tu macam orang Malaysia datang pergi Yaman kan. Lepas tu perempuan masuk sekali dalam restoran. Dia macam kan, dia pelik. Jadi dalam culture macam tu, actually kena tinggalkan lah, janganlah buat. Ada pun culture kita, dan benda tu bukan maksud kita perlu galakkan, tapi tak menjadi apa masalah. Bahkan benda tu menjadi kebiasaan sejak kecil lagi, yang kita sekolah perempuan lelaki dan sebagainya. Maka kedudukan macam tadi, macam datang-datang makan, tak ada separation khas kan. Tak ada macam tu. Macam datang-datang masuk, pintu masuk satu je. Lepas tu tempat makan pun macam tu, macam biasa je kan. Semua orang ni kan keluarga dia, ni keluarga dia, ni anak dia, ni pakcik dia dan sebagainya. So makan je lah, tak masalah. Tak boleh, kita kena define ikhtilat tu macam mana. Pada masyarakat Arab dia lain. Hatta makan di restoran macam tu dia panggil ikhtilat. Kalau kita masuk kedai kan, nak makan kedai kan, tak boleh. Untuk diorang tak boleh benda tu. So janganlah buat. Terus saya kata, kalau baju kuning pun diorang pening kepala. Kuning. Kita secara tak langsung buku baju tu sampai sekarang tak pakai lagi. Saya simpan daripada Yaman tu kan. Mana saya pergi, saya 98, saya duduk kat Sudan. 98 ujung bulan 12 saya pergi ke Yaman. Sampai sekarang baju saya tak pakai. Sampai sekarang. Tak boleh. Mana color tu memang kita tu jangan tunjuk color depan orang. Diorang benda tu tadi jadi macam pelik. Hijau gelap tak apa, warna-warna gelap tak apa. Warna-warna terang macam tu kan, macam striking kan. Jangan buat. Mana kita secara tak langsung kita akan tinggalkan. Jadi dalam konteks itu, ya pakai masalah tadi. Dalam konteks kita sekarang ni, tapi ialah perempuan yang pergi makan. Jadi janganlah pula pakai ropol sini, tudung bonjol, kan? Benjol, tudung benjol. Tudung benjol pakai sini, lepas tu sini. Orang lelaki ada janggut, dia ada apa, kerongsang berjanggut. Kan? Janganlah pakai macam tu. Kan? Kenapa nak pakai macam tu kan? Beria. Sorry lah kalau anda kata pakai. Kan? Dia nak pakai macam tu sebagainya. Ada. Yang pakai kerongsang tu orang janggut. Kata pasal pula ada macam ni kan. Macam-macam cara. Kerongsang macam ni, kerongsang macam tu. Elakkanlah. Kalau nak cantik sangat, di rumah. Bukan di tempat lain. Kan? Pada keluarga anda sahaja. Perhiasan anda tunjuk pada keluarga anda saja, bukan pada orang lain. Jadi wanita yang kat konteks tadi, makan tak ada masalah, tapi jangan sampai bentuk macam tadi. Kan? Sampai menarik perhatian dan sebagainya. Pakai biasa dah lah. Mana orang tengok macam tak ada nampak nak tengok sekali lagi. Baju macam tu. Baju pakai yang orang tengok sekali tak tengok dah. Kau tengok sekali, tengok pula. Tu ada masalah. Faham? Konteks tadi macam pakai baju macam ni sebagainya. Memang kita kata atas dasar dalam apa faham apa dalam mazhab Syafi'i rahimahullah dan juga Abu Hanifah, wajah dan juga tangan dia boleh tunjukkan, tapi jangan sampai tonyeh sini, letak sini, color sini, kelabu sini, hitam sampai orang nak tengok. Betul ke muka dia macam tu? Kan? Kadang-kadang sebenarnya make up tu bukannya ni, make up tu untuk tarik supaya orang tengok sekali lagi. Betul ke rupa macam tu? Sebenarnya bukan cantik. Orang nak kata apa hal dia rupa macam tu kan. Macam biasa manusia kening macam ni, lepas tu kening dia keok sikit. Dia macam betul ke rupa macam tu? Tu sebenarnya.
Kan? Dia sebenarnya trik je, bukan cantik. Kan? Tapi orang kita suka ikut macam tu. Jadi dalam konteks menyentuh, kalau dia kata ada percampuran yang lain lah. Contoh macam budak-budak pakai skirt tak cukup dan sebagainya, maka tak usah bagi. Ya? Fa in wujida syai'un min dhalika, maka kalau ada suatu perkara berkenaan, fala tajib da'wah, maka tak wajib engkau menyahut doa dapat seruan berkenaan. Kenapa? Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, kerana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala, baginda bersabda, man kana yu'minu billahi wal akhir, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, fala yaqudanna ala ma'idatin, maka janganlah dia duduk di atas satu hidangan yang yudaru alaihal khamr, yang dihidang atau diedarkan padanya arak. Jangan duduk pada satu hidangan yang dihidangkan atau diedarkan kelilingnya arak, even though anda tidak makan. Tapi orang kita pergi juga masuk kedai Chili's dan juga TGI Fridays. Walaupun dah kata jangan duduk dekat tempat macam tu, tapi orang nak duduk juga. Walaupun hadis Nabi datang kata jangan, tapi orang buat juga. Kerana apa? Saya tak minum arak ustaz, saya cuma makan steak je. Steak dia sedap. Tahu? Ikut hadis ni tak boleh duduk pun. Walaupun kita kata yang tadi kan, satu hidangan yang diidar keliling dia arak, tinggalkan. Dan dia kata fa in kana al-mad'u, sekiranya orang yang diajak itu yastati izalatul munkar, dia mampu untuk mengubah kemungkaran, bihudurihi, dengan hadir dia, wajib alaihi hudur, wajib dia hadir. Kalau dia hadir, orang akan tinggalkan benda berkenaan dan hadir. Kau orang nampak dia nak tiup lilin ni, ustaz ada. Tengok muka ustaz tak jadi. Kita tengok muka ustaz kan, ustaz kata apa salah tiup lilin kan. Dia sekali dia tak tahu dia buat apa kan, dia sekali diam. Dia nampak muka ustaz. Dan dia cerita tak ada masalah, maksudnya dia hadir benda berkenaan supaya mengelakkan berlakunya benda-benda mungkar. Dengan hadir dia, maka wajib dia hadir. Dia ada orang yang mempunyai haibah macam tu. Ada manusia haibah dia, orang gerun dengan dia macam tu. Bukan digarang, tapi orang tengok dia, orang takut nak buat benda bukan depan dia. Itu darah kata benda tu berlaku, yes, anda wajib hadir. Kalau anda bukan benda macam tu, tak payah. Kerana apa? Kerana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa dengan kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau maka tak mampu dengan lidah dia. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka kalau tak mampu juga maka dengan hati dia, dengan qalb dia. Wa dzalika, dan dengan hati itu atau dengan qalb itu, adhaful iman, iman yang paling lemah. Kita kena ingat tu, sebab kita kata dalam konteks ni kita cubalah. Kalau dia kata kita tahu sebelum orang tu nak buat kenduri lagi, nasihat sebelum. Jangan kita serang lepas. Kerana masyarakat kita ni tahu dah orang perangai macam tu. Cakap awal, jangan buat benda tu. Cakap dengan dia, jangan buat. Bagi tahu awal pada orang. Nak makan, dia bukan nak suruh gulik-gulik kat situ. Kan makan, kalau sedap makanan dia, tak penting untuk masalah muzik ada ke tidak. Faham tak? Jadi konsep dia, konsep yang patut berlaku adalah nasihatkan orang tersebut sebelum daripada dia buat. Jangan dah lepas dia buat kita marah dia malu pula, nanti lagi masalah. So tegur awal-awal lagi. Kalau anda tahu orang tersebut akan buat macam tu, maka tegur awal-awal. Jangan tunggu dah dia buat baru macam suka buat benda ni, marah lepas orang tu buat. Ya, itu salah. Jelas Okey. So dalam tajuk jemputan dari itu adalah di antara adab-adab yang perlu berlaku. Masalah makanan, nak masak apa, kita dah kata walau sedikit kecil mana sekalipun. Kan Nabi SAW sendiri pernah buat kenduri untuk isteri dia dengan apa? Tepung, barley dan juga tamar. Itu je. Ada kalau macam sahabat Nabi kata suruh buat kenduri walaupun dengan seekor kambing. Sikit pun tak apa. Janji benda tu ada satu walimah. Buat makan, ajak orang makan, bagus, elok. Baik. Jelas So jadi tajuk walimah tu dah habis. Ada soalan? Berapa orang nak ajak Ustaz? Orang ajak Yang 40 jiran. tak, dia berdasar kepada kemampuan kita lah. Mana kalau dia kata kita sebenarnya ni, kalau dia kata kita jemput ramai pun, tapi hidangan kita bagi makan dengan cara betul, tak ada masalah. Contoh macam kita ajak minum petang. Actually satu trend baru. Tak nak benda berat-berat. Buat apa tak? Jangan buat makan tengah hari. Buat minum petang. Lepas Zuhur kan, lepas contoh macam lepas asar tu, ada buat makan kat situ. Maka hidang kuih ke dah cukup dah. Kalau dia kata orang tu dia letak makan malam atau makan tengah hari, dia memanglah kena banyak. Dia makan, actually tadi konsep tadi bukan masalah kena kenyang sangat. Kalau orang tu pun ni lah, biasa orang pergi majlis kahwin mana makan banyak. Saya makan banyak. Kalau orang lain tak tahulah, saya makan 3-4 kali. Saya pergi kata saya kalau sedap saya boleh ambil lagi. Kan? Kalau orang lain saya tahulah, saya tu biasa makan pakai baju cantik. Nak makan banyak-banyak macam mana? Kalau makan banyak nampak perut. Kan kita tak ada masalah, lelaki kan pakai baju Melayu sebesar,
Pergi makan, beli apa? Okay. Orang lain tak tahu. Tapi saya kalau pergi makan, kalau sedap saya makan lagi. Dengan kata orang lain, Allah Alam. Tapi normally orang makan tu setakat cuit-cuit je. Kan? So kalau dia kata kita pandai jaga dan sebagainya, tak ada masalah. Setengah orang dia cara nak jaga lauk, letak tukang hidang kat situ. Kan? Boleh je. Masalah jumlah tadi tidak ada limit. Kalau satu Malaysia boleh jemput, jemputlah satu Malaysia. Tapi ialah normal bagi masyarakat kita. Saya tengoklah kebiasaannya yang sederhana, normally 1,000 jemputan lah. 1,000 500 kad dicetak. Jemputan tu memang sebut dua lah, kita anggap 2. Kadang-kadang orang datang 5, kan? Tapi normally 2. Keluar kad 500, maka ingat untuk makan 1,000. Kalau buat 1,000, makan 2,000. Ingat macam tu je. Jangan salah faham. Ada sekali siapa dari tu, dia dah kad. Saya ada jemputan berapa ramai? Jemputan kita orang cuma 300 je. Kad berapa? 300. Saya kata ini masalah ni, kan? Kad berapa? 300. Saya kata, Kak, silap sikit. Saya kata, satu kad 2 orang biasa normally. Orang tak akan datang seorang-seorang, kecuali Mak Saleh punya. Kak Mak Saleh kena telefon nak bagi tahu nak makan apa, allergic apa tu, mengarut nama dia. Kali kau makan apa dah ada je. Ada lah pula, kan? Tapi normally kalau kita buat jemputan, biasa 1, 2, satu kad 2 orang, normal. Atau lebih. Jadi kalau dia kata biasa buat 500 kad, maksud dia 1,000 orang jemputan anda. Itu boleh. Lepas tu caterer boleh, zaman sekarang ni boleh agak ada berapa benda berkenaan. So, macam tu je. Ni pasal saya pernah buat kenduri untuk adik saya kan, kakak saya dulu macam tu. Jadi tahu. Dia normal kalau dia kata cetak kad 500, maksud dia orang makan 1,000. Makan untuk 1,000 orang. Kalau dia kata caterer tu akan lebihkan sikit, 1,200, 1,300. Pasal dia akan anggap anak, lepas tu orang yang rumah tu sendiri akan makan 3-4 kali dan sebagainya. So normally dia akan macam tu. Itu biasalah, masalah harga bahan murah tak penting. Yang penting pada hari berkenaan sebenarnya untuk kita kata meraihkan perkahwinan berkenaan sahaja. Kalau tak nak ambil kambing, ajak orang ramai masak sama-sama. Dah, habis cerita. Itu cara paling simple. Masak nasi putih je. Dosa ni sangat. Dia orang kita kan nak minyak lah, nak apa dan sebagainya kan. Dah tahu kan, seumur hidup sekali kata dia. Dia tengok orang tu kahwin banyak kali. Salah juga kan. Okey, dari faham kan? Jadi konsep asal dia sebenarnya untuk meraihkan orang yang berkahwin tadi, supaya dia ketahui bahawa dia telah berkahwin. Tu je. Tak ada sebarang ni. Macam ada orang habiskan duit macam-macam. Kad kahwin tu saja RM3. RM3.50. Kad kahwin tu macam buku. Tahu buku? Tebal ni kulit. Kad kahwin tu punya kulit punya ni bertebal ni. Dalam tu 3 helai, 2 helai macam tu. Macam tu. Lepas tu tebal ni balik. Saya kata biar benar RM3 lebih. Tahulah macam-macam manusia ni. Kan bazir jugalah. Saya ingat dulu kakak saya seorang nombor 5. Kan dari biasa ramai kan. Yang kakak saya nombor 5 dulu, bapak saya apa tahu? Dia ambil kertas A4, dilipat 4. Kemudian dia conteng sendiri, dia betul state. Kemudian dia betul state. Jadi orang dapat kad kahwin ketiga tu kan, tulisan tangan dia je. Jadi lipat 4. Muka depan jemputan kahwin, belakang keluarga dan sebagainya. Belakang tu ada apa? Nama? Alamat. Alamat lah. Kemudian peta. Kemudian tutup. Maksudnya dia boleh tutup benda tu kan. Bila buka dapat tengah tu ada benda tu. Sampai saya ingat kakak saya kata, kawan dia kata pada kakak saya, dia kata apa? Bersambati kan, akak bagi pada saya kad kahwin tulisan apa foto state je. Dia kata semua orang dapat macam tu. Lepas tu nak hantar kat orang tu kan, saya letik stapler, tahu stapler kan, saya tukar hantar. Saya tukar hantar pergi sini kan. Mana kalau kakak saya kahwin, bayang berapa ramai kan. Saya nombor 13. Setiap kali seorang kahwin, saya akan naik basikal lah, pusing satu taman, hantar rumah orang. Lepas tu yang bagusnya pula, tukang hantar ni bukan jenis pakai masuk berlari. Ketuk pintu pula. Assalamualaikum. Kenapa? Ni ada jemputan kahwin. Saya takkan masuk saja. Kecuali panggil tak ada orang pun saya belah. Kalau orang tu ada, saya panggil. Dia keluar, saya serahkan. Jadi tak ada timbul tajuk kata tak jumpa ke, tak sampai ke, tak ada. Memang sampai. Kan? Memang saya panggil tu. Saya kecil tu dengan adik, dengan apa, kawan saya dengan adik saya pergi hantar kat kahwin tu. Ketuk rumah orang tengah malam. Dia biasa lepas maghrib lah. Lepas maghrib Pak Isyak kan, pergi naik basikal. Tapi gitulah. Dia tak penting masalah kad tu macam mana. Zaman sekarang kad tu orang buang je nanti, tahu tak? Kecuali kalau orang terbijak sikit. Tu, ni cadangan saya. Siapa rasa nak best kan, beli buku harga RM5-6 dan sebagainya, letakkan di muka depan tu jemputan perkahwinan tadi. Itu kemudian
Bagi buku tadi, kecil lah, buku kecil ke, zikir ke dan sebagainya. Kemudian muka depan tu saja jemputan. Kan, tampalkan jemputan di muka depan. Ini apa, idea ni orang tak buat lagi. Pattern kan Ustaz? Pattern nak, serius pattern nanti. Tapi ni cadangan. Bagi buku manfaat lah, lagi buku bukan. Yang bagi surah Yasin. Dan bagilah surah-surah lain ke benda sebagainya, kan, tafsir ke apa. Tapi buku tu kadang-kadang ada buku murah kan, under RM10 kan, RM3, RM4 ke dan sebagainya. Kan zikir-zikir Hisnul Muslim ke, letak muka depan tu, jemputan kahwin anda, dan serahkan. Tu orang tu buka situ, tiap kali buka, tapi dia benda tu ada, faham tak? Tak dibuang. Jadi kalau bagi kad kahwin saja jemputan buka-buka tu macam grand kan. Yang kahwin bukan raja pun. Bukan agung pun yang kahwin. Tapi kalahkan agung, agung pun tak dapat kad macam tu. Kan, dia buka-buka tu tebal macam ni. Ni. Saya tengok ni. Tebal ni. Mana buka kiri, buka kanan dosa tu. Rugilah. Okay? Mana jemputan tu bagus, tapi janganlah macam tu sekali kan. Pembaziran tu rugi. Kalau duit tadi hala ke tempat lain, gunakan untuk yang lain kan. Contoh macam jadikan belanja untuk mereka berdua ni kan, apa pengantin tadi tu, mudahkan kehidupan mereka lebih baik daripada dihabiskan ke situ saja. Kita dapat sum'ah, tapi kita rugi berkenaan dengan ganjaran yang lain. Jelas? Okey, ada soalan lain tadi Okey, faslun. Fasal. Wat taswiyatu fil qasami bainaz zawjati wajibatun. Dan penyamaan hak, menyamakan fil qasami dan pembahagian bainaz zawjati, di antara isteri-isteri. Ni lepas ni kita akan baca hak-hak suami dan hak isteri dalam Islam, tapi sebelum ni kita baca buku kita dulu. Okey, wat taswiyatu fil qasami bainaz zawjati wajibatun. Penyamaan dalam pembahagian di antara isteri-isteri adalah wajib. Okey, tengok lagi bawah. Okey, lagi bawah. Rawa Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, hadis nombor 2133. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi hadis nombor 1141. Wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, man kana lahu imra'atani, man kana lahu imra'atani, sesiapa yang ada baginya atau dia miliki imra'atani, dua isteri, famala ila ihdahuma, lalu dia cenderung, dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara mereka berdua. Wa inda Tirmidzi, lafaz Tirmidzi, falam ya'dil bainahuma, lalu dia tak berlaku adil di antara mereka berdua. Dia dua isteri, tak berlaku adil, atau dia cenderung pada salah seorang daripada dua isteri tadi. Ja'a yaumul qiyamati, ja'a yaumul qiyamati, akan datang dia pada hari kiamat nanti. Wa shiqqahu, dan dalam keadaan apa? Bahu dia ma'il, sengit. Wa inda Tirmidzi wa shiqquhu saqitun, dalam keadaan bahu dia apa? Jatuh kerana berat sebelah. Tidak berlaku adil kepada isteri. Yang falam adil, maksud dia apa, yang maksudkan adil tadi adalah dalam masalah bin nafaqati wal qasam, dalam masalah nafkah dan juga dan juga pembahagian. Wa huwal mabit indahunna, mana dalam masalah tidur di sisi mereka berdua. Mana jangan lebihkan ni, lebihkan yang satu lagi. Kita kena orang kata berlaku adil di antara isteri-isteri berkenaan. Okay, kalau kahwin lebih dari satu. Okay, dan masalah sayang tu payah sikit. Actually, bila orang tu berlaku sayang pada isteri dia, yang lebih sayang tu kalau dia pandai, dua-dua rasa disayangi. Kalau dia kata dia kurang pandai sikit, dia masalah. Takkan berlaku mampu adil. Memang ada orang kata berkenaan Rasulullah SAW kan, baginda sendiri pun dahulu memang baginda orang paling adil. Tetapi orang nampak Aisyah. Hatta pernah sekali dalam hadis yang sahih, isi Nabi SAW yang lain hantar Fatimah binti Muhammad, anak Nabi, supaya jadi pengadu pada Nabi SAW berkenaan dengan hak Aisyah radhiyallahu anha. Bila datang tu, Aisyah diam. Fatimah cakap, aku datang ni, aku mewakili isteri kau, minta adil kepada anak Abu Quhafah ni, Abu Bakar lah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Lalu Nabi kata pada Fatimah, Nabi kata, engkau sayang tak siapa yang aku sayang? Fatimah kata, ya aku sayang. Nabi kata, aku sayang perempuan ni, engkau sayanglah pada dia. Fatimah pun diam, tak balik. Bila isi Nabi lain kata macam mana, aku tak boleh lah. Nabi kata pada aku satu kata-kata yang aku tak boleh lawan dah, aku senyap. Jadi dia hantar pula Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh datang, bercakap,
Lalu mula Nabi diam, biar dia bercakap. Kemudian Nabi kata dengan dia Aisyah, tak nak jawab balik. Dia jawab balik. Bila jawab balik, dia kalahkan hujah kepada Zainab. Nabi berkata apa? Engkau memang anak Abu Bakar. Memang anak Abu Bakar. Tapi kita kata dalam konteks tadi memang timbul tajuk ada isi Nabi nampak Aisyah lebih. Walaupun sebenarnya Nabi berlaku adil. Nabi tak ni. Dan bahkan ada isi-isi Nabi yang lain hadiahkan malam dia kepada Aisyah. Dia hadiah masa Saudah kan, dia bagi malam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu benda yang biasa berlaku. Tapi kita kata macam dari segi asasnya tak boleh orang tu berada sebelah, itu confirm. Tapi masalah kecenderungan hati manusia kan tak pernah rata. Macam mana tanah ni ada falsafah dia. Tanah ni tak pernah rata kan? Tak ada tanah yang rata. Lati simen trazo tu orang tu letak mesin, letak dia memang nampak rata. Tapi memang bumi ni tak pernah rata. Ada naik, ada turun. Macam tu yang masalah jiwa kita, sayang kita ada lebih, ada kurang. Itu tak boleh nak elakkan. Tapi tak berlaku adil, haram. Itu tak boleh elak. Tak berlaku adil, haram. Mana apa yang hak patut dapat pada yang satu lagi, kena dapat juga. Tak boleh kita kata kerana sayang satu lagi, kita lebihkan dia lebih daripada satu lagi, tak boleh. Jadi ada baju, yang tak beli baju, tak boleh. Baju raya belikan bini pertama je, atau bini baru je. Bini lama tak yalah, you dah lama kan, bini baru dah dapat baju baru. Itu salah lah. Dia kena belikan dua-dua sekali. Ini dalam Islam adalah benda yang hak. Tak boleh seorang tak berlaku adil pada isteri dia. Okey. Warawa Abu Daud, telah menerangkan Abu Daud, hadis nombor 2134. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi hadis nombor 1140. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, Kana Rasulullah SAW, dahulunya Rasulullah SAW, yaqsimu fayadilu, baginda membahagikan dan baginda berlaku adil. Baginda membahagikan apa-apa dan baginda berlaku adil. Tapi kena ingat macam saya kata itu, isteri Nabi ketika Nabi hidup tak pernah hidup mewah. Isteri Nabi ketika Nabi hidup tak pernah dapat hidup mewah. Macam kerana Nabi ni Nabi, maka diorang dapat pangkat ke, dapat duit ke, tak ada. Lepas Nabi wafat, yes, para sahabat suka bagi hadiah pada mereka. Tapi ketika Nabi hidup, tak ada. Semua sekali benda berkenaan, diorang tak dapat langsung daripada Nabi SAW, harta-harta yang banyak. Tapi anyway, Aisyah kata, Nabi dahulu membahagikan dan baginda berlaku adil. Wa yaqulu, dan Nabi SAW akan bersabda, berkata, Allahumma, ya Allah, hadza qasmi fi ma amliku. Ya Allah, ini pembahagianku pada aku, apa yang aku miliki. Hadza qasmi fi ma amliku. Ini pembahagianku pada apa yang aku miliki. Mana apa yang aku miliki, aku dibahagikan. Fala talumni, maka janganlah kau cela aku. Fima tamliku wala amliku, jangan kau cela aku pada apa yang engkau miliki, bukan aku miliki. Engkau miliki, bukan aku miliki. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, yakni al-qalb. Maksud dia apa? Qalb, hati. Sebab dia tu memang kita tak miliki hati kita. Kan? Macam kita kata, saya serahkan hati saya pada awak, bohong. Banyak orang kata kan, serah hati, tak bohong. Kan, pasal hati manusia tak dimiliki oleh siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dengan sebab itu Nabi kata, ya Allah, ini pembahagianku pada apa yang aku miliki. Jangan kau cela aku pada benda yang engkau miliki, bukan aku miliki. Itu apa? Hati ni. Sebab manusia punya hati ni Allah Taala boleh bolak-balikkan. Sekejap tak suka, sekejap suka, sekejap nak coklat, sekejap nak macam-macam benda. Saya ingat ada ada kan orang Melayu kita sekarang ni kan apa, dia dah terlampau globalisasi kan. Makanan Korea daripada Malaysia kan, makan Jepun datang dekat Arab dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kita dah tak ada benda yang apa, batasan. Sampai ada orang Melayu kita suka makan kimchi. Betul? Betul Akak jadi macam tu muka kenapa? Tak suka Pernah rasa? Okey. Pernah rasa kan? Tak pernah rasa. Ada restoran di Korea pun ada. Jadi adalah Allah Ta'ala ni seorang ni, anak-anak dia pergi beli kimchi. Beli kimchi, letak dalam peti ais. Dia kimchi dia bau sikit. Lepas tu sekali kan, dia letak dalam peti ais. Lepas tu sekali dia buka kan. Lepas tu bapak dia kata, apa ni, bau busuk macam kentut. Saya gelak kan, dia kentut. Lepas tu kan, anak-anak dia kata, apa, ni nak makan terbaik lah apa. Anak-anak bercakap lah kan, kata makanan dunia ni kononnya sihat dan bla-bla-bla. Bapak dia kata, busuk-busuk sebagainya. 2 tahun lepas tu, bapak dia, asyik anak-anak dia bagi apa? Bagi ketika sahur, bulan Ramadan, makan nasi dengan kimchi. Bapak dia selera makan. Sekarang ni bapak dia suka makan kimchi. Yang satu masa dia kata apa? Kentut. Oh, kentut. Saya gelak lah. Maksud dia, memang preference manusia tak pernah tetap. Don't ever you say that, saya takkan sekali-kali suka benda tu. Tak. Jangan cakap.
Kata hati anda dibolak-balikkan. Allah Ta'ala boleh balikkan ke mana dia nak. Dan bahkan benda ni Allah Ta'ala pegang, hanya dia pegang. Tak ada siapa pegang. Bahkan siapa-siapa kata dia boleh pegang, kawal hati manusia, dia tak syirik. Iaitu ilmu berkasih adalah syirik. Kena faham pasal benda ni adalah benda yang Allah Ta'ala kawal, tak ada siapa kawal. Nabi kata dalam hadis yang saya, sebenarnya hati-hati sekalian hamba ni di jari-jari Tuhan yang penyayang, dia bolak-balikkan seperti hati yang satu, dia bolak-balikkan macam dia nak. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, macam ni dia nak. Every heart kita ni. Jadi jangan tu Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata, ya Allah, ini pembahagian aku pada benda aku miliki. Memang orang tu boleh kahwin banyak, tak ada masalah. Dalam berlaku adil dia boleh cuba, tetapi dia takkan berjaya capai tahap 100%. Kalau dia berjaya 100% sekalipun, dalam hati dia Allah Ta'ala je yang tahu. Dalam hati dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Walaupun mungkin dia tak zahirkan kata-kata, tapi benda tu jadi nyata. Sebab kenapa dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha, macam Aisyah katalah, Nabi bahagikan benda berkenaan, Nabi berlaku adil. Tapi tiba-tiba Nabi doa macam tu. Dalam masa yang sama, orang ramai nampak Nabi sayang Aisyah lebih. Diorang pula suka bagi hadiah ketika Nabi ke rumah Aisyah. Tapi sebenarnya rumah Aisyah radhiyallahu anha sebelah masjid. Jadi memang logik lah Nabi akan terlintas itu kejap kan. Jadi kadang-kadang jadi timbul tajuk kat sini. Orang suka bagi hadiah ketika Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu jadi kes yang anak-anak isi-isi Nabi yang lain jadi tak puas hati kerana apa? Seolah-olah macam Aisyah dilebihkan. Sebenarnya bukan Nabi yang lebihkan, tapi orang ramai nampak benda berkenaan macam tu. Itu adalah benda yang berkaitan dengan hati, yang kita boleh nak paksa-paksa. Tapi dalam masa sama berlaku adil, tetap kena adil. Adil tetap kena adil. Sayang tetap sayang, tapi adil tetap boleh kita nafikan. Kena berlaku adil, wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajatin. Dan wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha, dan janganlah dia masuk menemui kepada yang tidak diberikan pembahagian padanya li ghairi hajatin, dengan tanpa keperluan. Contoh macam katakan dia dah bagikan hari dia, Isnin bini 1, Selasa bini 2, Rabu bini 3. Maksud dia day by day lah. Kan nak bagi tepat-tepat 7 hari mana dan kecuali bini 4 pun tak cukup, mesti ada lebih. Jadi kalau dia ambil 1 ataupun 2 maksud dia katakanlah giliran 2 hari ini untuk bini yang nombor 2, yang ini untuk bini yang pertama. Jangan ketika hari orang bini yang kedua ni dia pergi masuk jumpa bini pertama. Melainkan kerana keperluan. Ada keperluan dan pergi. Jika tidak, dia akan menimbulkan masalah. Nanti bini yang satu lagi kata, oh sanggup tinggalkan ni, saya punya giliran, kenapa pergi rumah dia? Ada masalah. Kan mula nak bergaduh pula. 5-2-3 Mungkin dikejar. Tapi cerita benda berkenaan sebenarnya asas dia memang tak, kalau boleh jangan masuk, jangan timbulkan pun perkara. Maksud dia bila pengarang buku kita dia kata wala yadkhulu ala ghairi maksumi laha li ghairi hajatin, jangan masuk menemui yang tidak diberikan pembahagian pada dia. Bukan hari dia, jangan masuk temui dalam keadaan tanpa sebarang hajat. Pasal bila buat macam tu dia dan dibuka mula apa? Mula isteri-isteri tadi saling start sangka. Hilang ni pergi office ke pergi bini satu lagi. Kenapa demam kat rumah orang tu tak bini rumah orang satu lagi? Kadang-kadang benda macam ni kata isteri-isteri ni kadang bukan setakat dengan isteri lain, bukan isteri lain pun, dengan adik-beradik sendiri pun jadi masalah. Kadang-kadang kata contoh macam isteri, saya tengok ada orang tu kan, mana suami dia suka makan masakan kakak dia. Suami suka makan masakan kakak dia. Bila makan kakak dia, kakak suami sendirilah. Bila makan macam tu, bini tu pun terbalik, esok try masak apa yang kakak tu masak. Kan macam kakak tu masak kari pap, dia masak kari pap. Masak lemak. Dia macam start macam competing. Dia normally benda berkenaan biasalah. Kadang-kadang dengan mak sendiri pun dia compete. Katakanlah anak suami dia tadi, dia dimasakkan masakan dan dia dimakan oleh mak dia sendiri. Mak perempuan tu sendiri masak ke, ataupun mak lelaki tu masak ke, sedap kan. Start lelaki tu makan macam selera sangat, lepas tu bini dia pun macam mana aku nak masak supaya suami aku ni. Kedai kek tu saya cakap lah, suami dia suka makan kek sekian, dia pun masak kek supaya compete dengan kedai kek. Kan jenuh juga kan. Jadi tapi dalam itu biasa, perempuan dia rasa macam tercabar. Itu dalam bab makanan. Kalau sakit, katakan suka sakit kat bini satu lagi, dia masalah juga. Even tu kata menyusahkan, tapi bini tadi tak reda. Dia nak kalau boleh giliran dia, giliran satu lagi. Jadi sebab itu hatta kalau masuk jumpa pun pada hari bukan dia punya jadual pun akan menjadi masalah. So elakkan. Ini bukannya aturkan cara nak jadi poligamis. Kan kalau kahwin. Wa idza arada safar aqra bainahunna. Kalau anda kata sekiranya dia nak musafir,
kan nak pergi jalan jauh-jauh ke, kan ada katakanlah ada apa, kena bentang paper ke dekat mana-mana kat luar negara ke dan sebagainya, maka dia buat apa, buang undi di antara isteri-isteri dia. Okey, fa kharaja billati takhruju lahal alqur'ah, lalu dia akan keluar dengan yang keluar untuknya undian berkenaan. Kan dia kata kalau tak keluar undi tak boleh. Kalau dia kata semua tak masuk undi, bini kahwin satu lagi dekat datang sana, bawa balik rumah. Itu masalah jugalah. Jadi secara asasnya memang kita kata kena berlaku adil untuk isteri tadi. Atau perjalanan jauh dan sebagainya, dalam hadis Nabi SAW, tengok tepi bawah nombor 4. Dia kata rawal Bukhari, terangkan Bukhari, hadis nombor 3910, wa Muslim dan Muslim hadis nombor 2770. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahawa dia berkata, kan Rasulullah SAW idza arada safara, dahulunya Rasulullah SAW apabila baginda nak musafir, aqra'a baina nisaihi, baginda buang undi di antara isteri-isteri baginda. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka mana-mana isteri dia yang keluar undian dia, kharaja biha, dia keluar dengan isteri berkenaan. Contoh ketika dalam umrah Hudaibiyah kan, isteri dia yang sama dengan siapa? Siapa isteri dia? Ummu Salamah, yang nasihatkan dia supaya cukur kepala dan tengok orang lain ikut kan. Dia masuk dalam kemah, dia suruh orang sahabat cukur kepala, para sahabat tak cukur. Ummu Salamah nasihatkan, kau cukur dulu Rasulullah, lepas tu kau keluar tengok apa jadi. Nabi cukur je, semua berebut nak cukur, sampai macam nak bunuhan satu sama lain kan. Bila actually pasal ketika Nabi suruh tu, diorang dalam keadaan rasa tak puas hati, kerana diorang benar betul kenapa diorang nak tunduk pada orang-orang musyrik yang kufur, yang kafir, yang tak tahu apa-apa berkenaan dengan ni, dan bahkan tak ada hak ke atas tanah haram. Jadi ketika tu diorang tengah hati. Tapi bila Nabi tahallul kan, Nabi suruh cukur dan tak nak cukur, maka Ummu Salamah kata, cukur kau kepala kau dulu, kau tengok apa jadi. Dia cukur, bila orang ni cukur je semua orang ikut. Nabi cakap apa? Panggil tukang cukur, semua kelang kabut nak bercukur serentak dengan Rasulullah SAW. Itu yang berlaku kan. Jadi setiap isteri Nabi SAW keluar ikut apa, undian apa yang dapat pada isteri dia. Siapa yang dapat undian keluar, maka dia keluar sama, tak kisahlah pergi mana sekalipun. Faham Okey. Ada undian yang orang tu tak pernah dapat. Itu terpulang lah. Kita kata dia kena faham bahawa benda tadi bukannya berdasar pada paksaan. Kalau dia kata tak adil kan, kalau dia kata lelaki tu pilih, katakanlah dia kata tahun ni abang akan keluar negara 4 kali contohnya. Kalau dia kata dia kata okey, first bawa bini pertama, second, kedua, ketiga, keempat, tiba-tiba tak jadi keluar kan, kena H1N1 dan sebagainya, dua kali keluar tak keluar lagi, tak adil lah pada edisi berikutnya. Mana undian tadi kalau keluarlah. Lepas tu kalau dia kata nak kita panggil apa, nak concentration apa, nak gini apa, pempasan lepas tu dengan cara lain, terpulanglah kan. Bawa pergi Genting Highland ke, Genting Highland tak boleh, nanti rubuh tanah, nanti sana banjir, payah juga nak keluar sekarang ni kan. Jadi secara tak langsung benda tu tak ni, itu pun pandai dia lah. Benda dia kena buat perjanjian awal dengan isteri-isteri dia. Kerana kalau keluar Nabi buat macam ni, so kita kena buat macam ni juga. Tak boleh dia kata. Kalau dia kata memang 2 kali saya tahun tu dia akan keluar, dan janjilah okay, keluar ke sini, satu lagi dengan satu lagi, terpulanglah. Kena perjanjian tu kena ada. Buat perjanjian awal. Kalau bertulis lagi baik. Sign. Cop apa perjanjian sumpah lagi baik. Kalau boleh lah. Kan tak boleh tak payahlah. Ngarut je. Okey, faham Jadi maksud dia secara tak langsung itu apa dia punya agihan. Kena buat benda berkenaan dalam bentuk tersebut. Baik, sambung. Wa idza tazawwaja jadidatan, kalau dia kahwin dengan isteri yang baru, khassaha bi sab'i layalin. In kana bikra, dikhususkan untuk isteri yang baru tadi, mula-mula kahwin, sebelum dia nak bahagikan malam dia macam biasa, 7 malam. In kana bikra, sekiranya apa? Isteri yang baru kahwin tadi anak dara. Maksud dia kena ada 7 malam bersama isteri yang tersebut, lepas tu kemudian barulah dia bahagikan sama banyak balik. Ini untuk apa, berikan apa hak kepada isteri yang baru tadi. Wa bi thalathin in kanat sayyiba, dan dengan 3 malam jika isteri yang baru kahwin tadi adalah isteri yang janda. Kenapa? Tengok nanti ke bawah. Rawal Bukhari, dengan Bukhari hadis nombor 4916. Wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1461. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, minas sunnati, adalah daripada sunnah, maknanya ajaran Nabi SAW, idza tazawwajal bikra, bila seorang tu berkahwin dengan anak dara, ala sayyibi, ke atas wanita yang janda, mana isteri dah ada dah, kemudian dia kahwin dara, aqama indaha sab'a,
sab'an thumma qassama. Dia kena duduk dengan isteri yang baru kahwin tadi 7 hari, kemudian baru dia agih-agihkan hari malam lain, lepas tu macam agihan biasa. Wa idza tazawwaja thayyiba aqama indaha thalathan thumma qassama. Dia kena tinggal bersama isteri yang janda baru kahwin tadi, di sisi dia sebanyak 3 malam, kemudian baru dia agih-agihkan. Maksudnya kalau kahwin baru, mana isteri yang baru tadi ada 7 hari untuk dia, the first minggu pertama kahwin tadi, dia kena bersama dengan isteri yang baru kahwin. Kemudian barulah dia agihkan macam biasa. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, "Lau syi'tu laqultu." Kalau aku nak, aku akan cakap, "Inna Anas radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengangkat hadis ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Qilabah ni riwayatkan hadis ni daripada Anas bin Malik. Dia kata sepatutnya aku nak cakap bahawa Anas kata Rasulullah yang kata. Tapi ketika tu bila Anas kata daripada sunnah, bukanlah maksud daripada sunnah kebiasaan orang ramai, tapi bahkan daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas Okey, baik. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tengok dalam buku yang satu lagi. Nak tengok berkenaan dengan hak-hak isteri ni Baik. Ni kita tahu hak suami, hak isteri. Hak suami dan hak isteri. Okey. Hak-hak suami dan isteri. Hak-hak suami dan isteri. Al-huququz zawjiyah. Hak-hak suami dan isteri. Idza waqa'a 'aqdun nikah sahihan tarattaba 'alaihi katsirun minal huquq baina az-zawjain wa hiya, apabila berlaku akad perkahwinan dengan akad nikah tu dengan sahih, akad yang sah, betul cukup syarat dan sebagainya, ada ijab, ada qabul, ada sebagainya, semua sekali cukup, saksi ada, maka mengiringi lepas tu, lepas daripada akad berkenaan, tersusun di atasnya banyak daripada hak-hak di antara suami dan isteri. Ni baru ada jadi kes. Orang tanya saya berkenaan dengan apa? Nikah khitbah. Pernah dengar? Tak dengar? Sebenarnya orang Melayu kata nikah gantung. Nikah gantung. Maksud dia, selagi tidak dibuat segala urusan dan sebagainya, maka pernikahan tu suami tadi tak payah tanggung isteri berkenaan. Si isteri tu lepak kat rumah bapak dia, bapak suami berkenaan, bapak isteri berkenaan, maka bapak mentua dia lah tinggal kat rumah bapak tadi sampailah perkahwinan tu dibuat. Tak ada hubungan dibuat, tak wajib di atas dia nafkah. Sebenarnya benda berkenaan berlaku pada masyarakat kita kalau dia kata anak tadi masih lagi belajar dan sebagainya. Kan? Itu panggil nikah gantung. Maksud dia hubungan tak dibuat melainkan setelah bapak tu serahkan dan sebagainya. Tapi kalau dia kata, orang tanya saya kata satu pertama, benda ni hanya akan berlaku sekiranya anak berkenaan bawah umur. Pernikahan dibuat, budak tu bawah umur. Dia maksud dia tak mampu lagi budak berkenaan untuk melakukan persetubuhan dan sebagainya. Maka ketika waktu berkenaan memang betul nikah tu sah, tapi hanya bersama lepas perempuan tu cukup umur. Okay, itu tajuk lain. Maksud dia ketika tu tanggungan dan sebagainya ke atas suami tidak ada apa-apa. Sampailah anak berkenaan sekian. Bahkan ketika tu macam yang sebenarnya adalah apabila berlaku penyerahan mahar diserahkan kepada wanita berkenaan, maka memang dia kewajib ikut suami dia. Tak timbul tajuk bila kata mahar dibayar, lepas tu lepak lagi bapak dia. Apa hal kan? Mahar dah ambil maka wajib ikut. Kalau mahar tak diberikan, memang perempuan tu ada hak tak nak bagi serah diri dia. Kan mahar tak dibagi pada dia, maka tak ada hak untuk suami tadi pegang dia pun tak apa. Dia tak ada masalah, dia nafikan. Tapi dah serah mahar, maka wajib diikut. Kecuali di bawah umur. Maka dekat situ baru timbul tajuk bahawa tak perlu dia ikut balik dan sebagainya. Bimbang dan takut kan apa pasal suami tu kata dah halal, dia tak tahu budak dia tak cukup umur lagi, maka menyebabkan tak boleh berlaku yang kes nikah budak dan sebagainya kan bawah umur tadi. Jadi itu benda tadi sebenarnya ada dalam Islam. Kita kata nikah lain, tinggal bersama lain. Ada tempoh dia. Dan normally kita kata lepas daripada tempoh dia budak perempuan tadi cukup masa umur untuk boleh melakukan persetubuhan, baru boleh dibenarkan untuk ikut suami dia. Itu tajuk lain. Tapi segi asasnya tidak ada nikah yang menghalang. Lepas akad nikah dah sah sebagainya, perempuan cukup umur, dia tak boleh pegang kecuali lepas majlis, tak ada. Lepas akad nikah dah serah mahar dan sebagainya, mas kahwin dia serah, dah terima, maka perempuan tadi lelaki tidak ada jalan-jalan pergi mana ke, balik pukul 11 ke 12 ke, itu hak dia. Tak ada masalah. Okay, tapi kita baca sekarang ni apa hak-hak suami dan isteri. Baik, pertama, awalan, huququz zaujah, hak-hak seorang isteri. Hak-hak seorang isteri. Lizaujati ala zaujiha huququn maliyah kas-sadaqi wan nafaqah. Wa huququl ma'nawiyah ghairul maliyah kal adli wal ihsan al-'ishrah wa tibil muamalah. Okey. Dia kata untuk seorang isteri ke atas suaminya ada hak-hak harta. Dia kena ada hak Satu, hak pertama hak harta. Seperti apa? Mahar, nafkah dan lain-lain. Dan juga huquq maknawiyah. Hak-hak maknawi yang bukan berbentuk fizikal.
Ghairu maliyah, bukan harta. Seperti apa? Berlaku adil. Mana suami tu berlaku adil, itu hak dia. Hak isteri tu kena tuntut suami tak berlaku adil sebagainya. Okey. Wa ihsanul asyrah, dan juga baik apa? Baik layanan. Baik layanan. Wa tibil muamalah, dan muamalah yang elok. Mana ini di antara hak-hak yang isteri tadi kena dapat. Wa tafsilu zalika, dan perincian apakah hak-hak yang isteri tadi kena dapat daripada hak yang harta atau bukan harta adalah seperti berikut. Pertama, al-mahru, mahar. Al-mahru, mahar wa huwa hakun lizaujati ala zaujiha. Mahar kita bincang hari itu berkenaan mas kahwin Okey, ia adalah hak bagi si isteri ke atas suaminya. Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala dan surah An-Nisa keempat, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah wanita-wanita berkenaan mahar-mahar mereka dalam keadaan apa? Pemberian yang wajib. Nihlah, pemberian yang wajib. Dan selain itu, wa ghairu dzalika min al-adillati allati sabaqa dzikruha. Dan selain daripada itu, daripada dalil-dalil yang telah berlalu penyataan bila kita bincangkan bab mahar hari itu. Maksud dia mahar satu benda yang wajib diserahkan. Kalau tak serahkan, dan macam saya kata itu, perempuan boleh kata tak nak bagi suami itu pegang pun tak masalah. Okey. Kedua, an-nafaqatu wa kiswatu wa sukna. Nafkah, itu nafkah hidup, mana perbelanjaan harian dan sebagainya. Wal kiswah, pakaian. Wal kiswah, pakaian. Was sukna, dan juga tempat tinggal. Dan sukna, itu tempat tinggal Nafkah, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sekarang belanjaan harian lah, nak makan apa dan sebagainya. Dan sehari makan berapa ringgit. Dan kena bincang lah, berapa ringgit cukup untuk makanan dia. So, jadi kalau suami tadi kena serahkan berapa, kata makan tengah hari 3 ringgit, makan malam 3 ringgit. Tak cukup tinggal mana tak cukup. Bismillah. Nasi lemak pun habis Nasi lemak kerang pun dah habis. Tak, nasi lemak kerang pun dah habis. Makan pagi je. Tak makan tengah hari. Yelah, makan pagi 3 ringgit. Cukup lah cik lah tu. Kerang tu mahal tu. Kan? Kerang. Kemudian makan tengah hari 3 ringgit. 5 ringgit. 8. Ikan seko tengah. Okeylah 5 ringgit. Okey. Makan malam 5. Berapa? 13 je. Okey, 13 kali 30 apa? Lah takkan pembantu makan 5 hari je. Kan? Betul tak? Maksud dia kali 30. Mana sebulan dalam berapa? Lebih kurang 13, 10, 130, 330, 360. Lebih kurang 500 lah, cakap mudah kan. Okey. Kemudian tempat tinggal dan pakaian. Kan pakaian tak ada bagi satu je. Cukup lah tu sedelai pakai. Zuhud dia tak boleh. Pakaian. Jadi fayajibu 'ala zawji tahsiluha lil mar'ati. Maka wajib ke atas suami tadi untuk menghasilkan 3 perkara tersebut bagi wanita berkenaan. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan wanita-wanita tu yang melahirkan anak tu, yurdi'na auladahun, mereka menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun yang genap, 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa-siapa yang mahu menyempurnakan penyusuan. 2 tahun tu paling lama. Bila tak sampai 5 tahun tu bangang nama dia, kan? Anak 5 tahun menyusu lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ke atas yang dilahirkan untuknya anak tersebut. Siapa? Laki itulah. Mauludi lahu, dilahirkan anak untuk dia. Siapa? Laki berkenaan. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, rezeki mereka, isi-isi tadi, dan juga pakaian mereka dengan elok. Itu di antara kewajipan. Tak boleh kata tak nak. Tapi kita kata maksud dia orang tu kalau dia kata nak kahwin, kurang 500 tu untuk makan saja isteri dia dah ada dah. Apa? Sebulan. Tapi lebih makan macam tu berbulat juga nanti. Makan banyak gila makan kan. Tak ada hari puasa ke? You takkan nak makan setiap hari. Puasa lah juga kan. Jenuh juga tu nanti. Tapi jika asasnya maksud dia kalau untuk ada berkenaan, okay, cukup. Lepas tu tempat tinggal dan pakaian kena ada. Okey. Dan juga kerana firman Allah Ta'ala, waliqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang-orang lelaki ini adalah pengurus pada golongan wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan sebab apa yang Allah Ta'ala lebihkan sebagian mereka ke atas sebagian yang lain.
wa bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka belanjakan daripada harta mereka. Dan sebab mereka yang keluarkan harta tadi, maka dengan sebab itulah mereka menjadi pengurus kepada segala urusan tadi. Okey, maksud dia kena pemimpin kat atas wanita tersebut. Kerana sebab Allah Taala berikan kelebihan, Allah Taala lebihkan lelaki tadi, dan kedua kerana apa harta yang mereka infakkan. Tu zaman kita sekarang ni banyak lelaki Iraq yang isteri dia kerja gaji banyak daripada dia. Dan problem juga kat situ. Tapi sebenarnya tetap masih lagi berlaku macam tu juga. Mana kalau betul lah isteri anda kaya tapi anda jangan makan harta dia. Faham? Faham tak? Isteri pun janganlah kedekut sangat, kan? Masalah juga ni, kan? Nanti kan suami kata minta kat orang lain kan marah, kan? Tapi secara asasnya yang suami tadi, be a gentleman, jangan makan semua harta ini. Faham tak? Mana bagi apa, biarlah bini tu ada harta, biar bini punya harta dia jangan cuit kalau boleh. Mana bahkan anda kena bagi harta anda kepada dia. Tu yang dikira apa? Harta bini, harta suami, harta bini. Happy ya dengar ayat tu. Rasa macam nak dekat slogan kata, kan? Peranakan hari kebangsaan tu pakai benda tu, kan? Harta bini, hak bini, harta suami, hak bini, kan? Ya, itu memang betul, tapi dalam Islam macam tu. Sebab kadang-kadang bila lelaki yang tak faham tajuk ini, itu jadi kes masalah kahwin tinggalkan tak beri nafkah dan sebagainya. Ini wajib, kewajipan. Bukan main-main. Kerana dia actually duit tadi memang kena bagi. Ni ada tinggal 6 tahun tak berikan nafkah dan sebagainya. Gila apa? Kan? Sebab tu bukan kalau ikutkan kalau orang yang ini masalah ni, nama keluarga Said, kan? Said. Kita kata tapi tak beramal dengan apa ajaran Nabi SAW. Kata keluarga Rasulullah, dia perangai apa Nabi ajar tak pernah buat. Pada tinggalkan bini, lepak KL, kahwin bini satu lagi. Lepas tu lepak situ kaya raya. Anak dia kat sana, dekat Penang dan sebagainya, tinggal macam tu. Ini salah, dan Islam tak ada diajar macam tu. Ini benda salah. Sebab anda kena ingat bahawa benda tersebut adalah kewajipan anda tanggung. Dengan akad nikah saja berlaku, maka wajib hak-hak tadi. Hak mahar satu benda, hak nafkah, tempat tinggal dan juga pakaian kena bagi. Wali hadis Hakim ibn Muawiyah al-Qushairi an abihi, daripada bapa dia radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah ma haqquz zaujah. Dia kata kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, apakah hak isteri? Faqala, baginda bersabda, an tut'imaha idza ta'imta, bahawa engkau beri makan pada isteri tadi bila engkau makan. Wa an taksuha idza tasaita, dan bahawa engkau beri dia pakai bila engkau memakai baju. Maksud dia, bila engkau pakai baju baru, bagi juga baju baru pada dia. Bila engkau beri makan juga pada dia. Kau makan seorang-seorang, kan? Kedekut gila, kan? Nak bagi makan pada bini, tak boleh, haram. Maksud dia, apa dia makan, kena bagi bini dia makan. Apa dia pakai macam tu juga. Kecuali bini dia allergic seafood, janganlah bagi makan juga, kan? Air makan, you kena makan juga. Tak boleh, nanti kau makan nanti, kan? Gatal-gatal dan sebagainya. Maka tak boleh lah. Maka tapi asasnya memang apa dia bila makan, kena bagi dia makan. Bila kau pakai, bagi dia pakai juga. Jangan kamu biarkan dia sendiri dan sebagainya. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan juga benda ni wajib kerana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulullah SAW, dalam khutbah baginda SAW, kita hajatul wada, baginda berkhutbah, wa fihi, dan dalamnya, walahunna alaikum, dan untuk mereka, itu isteri-isteri kamu, alaikum, wajib ke atas kamu, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, rezeki mereka dan pakaian mereka dengan elok. Bukan bagi makan, bagi benda yang tak elok. Bagi makan benda paling elok, paling berkhasiat. Ni bagi makan benda kan, nak basi pun nak bagi makan bini, gila apa? Dia dan pakaian, bagi pakaian yang paling elok. Jangan tak senonoh lah. Kalau yang tak senonoh tu dekat rumah tak apa, luar tak boleh. Okay? Pakaian tadi yang elok tadi, beli baju yang elok, kain yang paling lembut. Beli kain paling keras, kasar, kan? You kena zuhud. Kau dia beli kain mahal sekali. Janganlah macam tu. Bagilah kain yang elok. Pasal perempuan ni macam tu. Kan orang lelaki kena ingat bahawa wanita ni dia suka apa? Lembut, benda sparkling dan sebagainya. Tak bagilah dia pakai, tak ada masalah. Kan dia suka macam tu, kan? Benda tu kita tak comel pun bagi aku, dia kata, kan? Kita tengok tak ada benda pun, tapi dia kata macam cantik. Ambil lah, kan? Dia suka kan bagi, tak ada masalah. Kan lelaki dia punya taste lain sikit, dia bukan macam tu, kan? Kalau perempuan dia lain. Jadi kalau ikutkan benda yang dia nak tu, tak apa, bagi dia pakai. Tapi kena tengok batasan. Jangan pakai depan orang ramai dan sebagainya. Pakai benda yang tak elok, ketat dan sebagainya. Itu jaga, kan? Ini ada pula, dia bagi bini baca ketat depan orang ramai. Lepas tu orang tengok, dia marah pula, kan? Itu haram. Mana jangan ajarlah. Sebab kenapa yang tajuk ini timbul tajuk bila kita kata suami tanggung dosa isteri. Ini kena jaga sikit. Ada orang salah faham bab tanggung dosa ni. Mana anak perempuan bawah tanggungan bapak dia, dan bila dia kahwin bawah tanggungan suami dia. Dengar sini.
Benda tu tadi kalau dia kata tak diajar ya. Mana bila bapak tak ajar anak dia, tak beritahu halal haram, bapak tu bertanggungjawab kerana apa? Tidak mengajarkan. Dosa tak mengajar dia dapat. Bukannya maksud dia semua anak dia buat jahat je dia kena. Dia dah ajar dah semayang, anak dia tak semayang, dia kena juga. Apa pasal? Kan ini dalam Islam kita macam tu. Kalau tidak Nabi Nuh AS, kan anak dia kafir, takkan dia kena hukum juga? Kan orang tak nak sekolah dia. Apa pasal anak kau kafir? Engkau kan Nabi? Kan? Tak pening kepala macam tu. Dalam Islam tak ada macam tu. Maksud dia, bapak tak dihukum dengan kesalahan anak. Tak kira lelaki atau perempuan. Yang anak pula yang perasan lah. Kata contoh lepas kahwin dia suami tak tanggung. Engkau jahat-jahat seorang tahu tak? Nabi Nuh AS, Nabi Lut kan Allah kata dalam surah At-Tahrim. Kau kata apa? Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah buat permisalan untuk orang kafir ni, imra'ata nuhin, isteri Nabi Nuh, wa imra'ata lut, dan isteri Nabi Lut. Kanata, mereka berdua ni, tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka dahulu berada di bawah tanggungan dua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, mereka berdua khianat. Mana masalah apa? Ketaatan dan sebagainya. Masalah iman, bukan masalah akhlak. Mana falam yurina amrul syai'. Maka Nabi tadi pun tak boleh nak menyelamatkan mereka daripada Allah Taala sedikit pun. Dan Allah Taala kata pada mereka berdua, waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu dalam neraka bersama orang-orang yang binasa. Maksud dia secara tak langsung, tak ada keselamatan kahwin siapa? Tahu tak? Dia kahwin ustaz nanti selamat. Siapa kata? Kalau kena kahwin Nabi pun masuk neraka, kahwin dengan ustaz sama aje. So maksud dia sekarang macam ni, tanggungan dosa semua tanggung masing-masing. Tak mengajar, suami salah, suami dosa kerana tak mengajar. Bapa tak mengajar, salah, berdosa. Tetapi anak tadi cukup umur tanggung sendiri. Faham tak? Jangan suka-suka hati je. Oh, bapak ni jadi isteri kau tu dosa dia kau tanggung. Mana boleh? Kan? Nanti kan masalah Nabi Nuh AS bini dia kafir, nak salahkan dia. Nabi Lut bini dia kafir, nak salahkan dia. Jangan salah faham. Jadi konsep dalam Islam ni kena faham betul. Tak mengajar, kita salah. Tak tegur, kita salah. Dah tegur, tak buat juga, dan Allah Ta'ala hukum dia saja. Faham? Tak kira anak ataupun lelaki ke perempuan, sama je. Jangan kata ditanggung oleh siapa. Tahu? Allah Ta'ala buat ada permisalan, datang kita bantai lagi. Sampai sekarang ada lagi idea macam tu. Ada juga tak ada tanggung dosa dalam tu. Mana nak kata? Tapi tak ada macam ni. Macam tadi kes lah, nikah khitbah tadi tu. Yang seorang penceramah kat Malaysia ni cakap, dia kata, nikah khitbah ni mana sekali lagi mana isteri tadi tak ikut suami dia, dia buat tanggungan bapak dia. Ya, nafkah maksud dia. Bukan dosa, nak tanggung nafkah, ya. Tanggung dosa tidak. Dan bila sekali dia berdosa apa, bapak dia tanggung. La ilaha illallah la syarikalah. Matilah macam tu, tak nak kahwin kita. Kalau kahwin kata bini aku bukan aku pula kena. Apa pasal? Kan? Orang lain makan, orang lain kena. Kenapa orang lain makan, orang lain buncit perut? Kan orang lain makan angka, orang lain sakit-sakit perut. Kan kembung. Mana boleh? Kerana Islam tak ada macam tu. Tak mengajar, yes, you are wrong. Because tak beri education, tak ajar anak, tak ajar isteri, anda bersalah. Tetapi dah ajar, tak dengar cakap, terpulang pada Allah Ta'ala. Faham? Tak ada siapa tanggung siapa, tahu? Dosa-dosa ni tak ada siapa tanggung. Tanggung nafkah, yes. Tanggung nafkah, ya. Tanggung tempat tinggal, ya. Tanggung masalah pakaian, ya. Tanggung belanja harian, ya. Tanggung dosa, tak ada. Faham tak? Ni bangau-bangau ni masalah. Semua bini kata, ya Allah, laki aku tak ajar. Matilah macam tu. Dan kenapa mata kau kelabu kat Malaysia dulu? Kat dunia dulu, kan? Kelabu, biru, hitam, tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Ya Allah, suami aku tak ajar. Dan kau tak kerti belajar ke? Dengar kata dapat SPM grade 1. Kan? Belajar universiti hebat-hebat dan tak pernah arahan Allah Ta'ala, kenapa tak dengar? Tak belajar? Tak tahu ya Allah. Kenalah. Bukan masalah benda tu, jangan salahkan suami. Suami tak salah, memang bersalah kerana tak mengajar. Bahkan seorang suami kena tahu apa hak-hak patut dijaga pada isteri dia. Tetapi dia tak tanggung dosa bini dia. Faham Jangan disilap ni. Ini kadang-kadang banyak orang salah faham. Seronok je perempuan dosa ketika sebelum kahwin, bapak tanggung. Lepas kahwin, suami tanggung. Oh, gila apa? Tak boleh, taat lah. Dia cakap, dia tak boleh nak tunjuk isteri dia cantik. Bangang apa? Nabi kata dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada kemaksiatan kepada Tuhan dia, pencipta dia. Tak ada ketaatan. There's no obedient. No obedient upon a creature untuk buat dosa pada Tuhan dia.
Masalahnya dia tak belajar ke? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia Allah Ta'ala asingkan ayat tentang aurat, Allah Ta'ala asingkan. First ayat 30 surah An-Nur. Allah Ta'ala kata, qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang lelaki beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka tunduk pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka melihara kehormatan ataupun nafsu mereka, kemaluan mereka. Wala zalika azkalahum, itu lebih suci untuk mereka. Pada ayat yang ke-30. Ayat 31 Allah Ta'ala alih pula, wa qul lil mu'minat, dan kata pula wanita-wanita beriman, yaghuddu min absarihin, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, mereka pelihara kehormatan mereka, mana aurat mereka, mana maruah mereka, mana nafsu mereka, kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, janganlah mereka tunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang nyata daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Allah tak sebut dah. How can kita kata ignorantnya kita tak pernah nak tahu apa Allah nak arah pada kita? Kita boleh kata saya seorang Muslim, Allah kata ya ayyuhallazina amanu, every ayat tentang ya ayyuhallazina amanu kena baca. Macam tak apalah, tak sampai lagi saya tak baca 4 senawi. Siapa masalah 4 senawi ke tidak? Kan? Belajar berkenaan apa Allah nak arah pada kita, yang jaga kita dengan masuk neraka. Bila orang tu tak nak belajar, dia disalahkan, suami saya yang suruh. Padahal dia gatal tangan nak buka juga. Kita dia kata macam suami saya yang suruh. Tak, anda pun saja kan, suka kan. Kalau dia kata anda memang tahu, anda takkan buat. Dan kalau kata tak tahu, alasan dia kerana ya Allah, aku tak tahu hukum. Soalan dia kan, mana boleh jawab kan tak tahu, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ahli neraka masuk neraka. Kan dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Dan mereka berkata, kalau kami dahulu mendengar, kami dahulu fikir, kami takkan jadi ahli neraka. Maksudnya tak ada jawapan kata tak tahu. Diberikan kan, kalau ni kata orang lain, orang lahir dalam keluarga non-Muslim, boleh belajar sampai tahu Islam. Yang awak dah lahir Muslim tak boleh belajar, kenapa? Itu contohlah, bukan marah. Contoh. Okey, maksud dia kan konsep tak kena. Mana tak ada alasan untuk kata bahawa suami saya tak ajar. No such thing. Kan? Suami saya tak didik saya. Suami takkan salah kerana tak tahu guidance. Tapi apa? Isteri pun taklah berikan taklif yang sama. Mana lagi kita kata macam terlepas? Jika tidak, itulah kita kata Nabi Nuh AS kan, bini masuk neraka. Dia tak salah pun. Dia seorang Nabi. Kan, bila anak Nabi Nuh AS masuk neraka pun sama juga, dia seorang Nabi. Allah tak salahkan dia berkenaan apa berlaku. So jangan silap faham, terlepas tau, pisah. Benda tadi boleh pisah. Manusia ni kat dunia ni sayang-sayang kan, dekat akhirat boleh pisah dengan sebab benda-benda macam ni. Kerana apa? Yang menyalahkan satu sama lain. Laki tu kata, you lah silap, you modern sangat, siapa suruh? Kan? Lepas tu yang bini dia kata, you pasal tak pergi masjid. Kalau you pergi masjid, you mesti belajar, ustaz ajar. Tak boleh lah yang tu. Any answer tadi memang tak boleh. Dalam Islam bangau-bangau tak pakai. Tak boleh salahkan siapa di atas dosa kita buat. Bila kita bersalah, kita buat, kita tanggungjawab. Tak boleh tunding jari, ya Allah dia yang tunjuk aku, yang kau follow. Kenapa? Aku tak tahu Quran, kenapa tak belajar? Kan? Zaman sekarang punya mudah nak belajar kan? Bahkan berkenaan masalah hijab dan sebagainya, bacalah. Kan dalam bahasa apa? Urdu ada, bahasa Tamil ada, bahasa Salih ada, semua ada sekarang ni guidance. Tak nak belajar je. Bila orang tu bagi alasan kita tak tahu, dia bukan ignorant, dia saja cari alasan. Jadi kata suami dia suruh, dia saja nak tayang rambut dia. Lepas tu dah suami dia suruh tanggal tudung je, dia warna pula kelabu. Itu sama je ngarut kan, memang tak payah pakai. For either, orang kata either way, benda tak payah pakai. Memang tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam maksiat kepada Tuhan dia, kepada pencipta dia. So dia kena belajar, kena tahu. Sebab kenapa Allah Ta'ala beri kita apa? Pendengaran, penglihatan dan akal. Allah Ta'ala beri kita choices tu, pergi kanan atau kiri. Gunung tak ada hak choices ni, dia duduk kat diam situlah. Kalau tanah runtuh pecah, robohlah dia. Kan? Langit macam tu juga, tak ada pilihan. Dia nak terang ke nak gelap, tak ada pilihan untuk dia. Tanah, bumi kita pijak, bukit dan sebagainya, semua macam tu. Tapi kita ni ada choices. So belajar. Jangan jadikan alasan benda berkenaan sebagai apa? Suami saya tak ajar saya, bapa saya tak ajar saya. Tak. You can say apa? Itu bukan alasan. Pasal semua orang apa? Ada orang lahir daripada keluarga non-Muslim, belajar sampai jadi ustaz. Siapa? Bukan seorang, ramai. Ada orang yang Muslim kan, lahir dari keluarga para anbiya, pun keluar masuk neraka pun ada. Apa peliknya? Pasal benda tu berdasar pada pilihan yang orang tu buat.
Allah Ta'ala takkan hukum kita kecuali dengan apa pilihan yang kita buat. So yang kita buat tadi, contoh macam kita tanggal tudung tadi, mardatillah ke? Faham tak? Adakah keredaan Allah Ta'ala kita kejar? Tak. Memang betul seorang isteri, dia punya syurga pada suami dia. Seorang lelaki, syurga dia banyak tempat. Kan? Dan yang besar pada mak bapak dia, yang juga pada Islam, apa, dan umat Islam ni besar. Seorang lelaki. Kalau pada seorang perempuan tak ada banyak. Orang tanya suami je. Orang tanya halal haram, tanya suami dia. Okey, macam mana? Lepas-lepas. Dia takkan timbul tajuk lain. Tapi untuk seorang lelaki, orang akan tanya mak bapak dia, tanya pula jiran dia, tanya pula dakwah, tanya pula jihad, tanya pula berkenaan, semua sekali. So, jadi jangan kita kata tambah diberikan anda sebagai seorang lelaki lahir, itu bukan privilege. Itu apa? Burden. Tahu? Tanggungjawab. Bukannya untuk seronok. Mak bapak tak akan tanya, tanggungjawab tak sekian, kenapa tak dakwah, kenapa tak amar ma'ruf nahi munkar? Semua kena. Perempuan tak amar ma'ruf nahi munkar tak ada masalah. Orang tak tanya, kenapa kau tak berdakwah? Ada orang tanya, ya Allah kena dakwah tapi Ustaz Adli kata jangan ceramah kat depan orang. Kan? Faham? Jadi secara tak langsung asasnya makan minum tadi, wanita tadi, suami tadi kena berikan. Okay. Ketiga, hak juga oleh suami selain daripada yang dua tadi nafkah. Ketiga, i'fafuz zaujati bil jima'. Dia menjadikan isteri tadi bersopan dengan apa? Dia membuat persusuhan. Maksud dia puaskan nafsu isteri dia. Okey, wa mura'ati li haqqiha wa maslahatiha fi nikah, dan juga menjaga hak isteri dan masalah isteri dalam pernikahan. Kenapa? Daf'an lil fitnati anha, bagi menolak sekarang fitnah bagi keadaan isteri dia. Kadang dia kata dia tak layan isteri macam tu, dan isteri dia start pula cari bayaran lain. Benda tu tak boleh. Mana tu dalam Islam tadi macam kan kita kata duit, nafkah, harta dan sebagainya, ya satu. Tapi nafkah layanan dan sebagainya tetap kena diberikan. Tak boleh seorang lelaki dia kata tak apa isteri saya sabar, tak boleh. Sebab kenapa Umar bin Khattab pada zaman pemerintahan beliau tak benarkan tentera Islam ni keluar lebih daripada 3 bulan. Daripada tanya pada isteri Rasulullah, anak dia Hafsah. Dia kata berapa lama seorang wanita boleh tahan tanpa suami dia. Mana Hafsah kata 3 bulan. Mula Hafsah malu nak jawab. Tapi bapak dia tanya, dia jawab juga. Lepas jawab, maka Umar pun buat keputusan tentera Islam tak keluar lebih 3 bulan. Itu paling lama. Macam kalau tuan-tuan tengok apa macam musim apa, peperiksaan sekolah dan sebagainya, 3 bulan dia belajar. Lepas tu kena balik. Tak boleh lama-lama sangat. Sebab benda tu bahaya. Pasal syaitan akan datang menarik orang tersebut daripada jalan apa? Kelemahan dia. Atau benda paling dia perlukan. Kalau makanlah, kalau kepala nafsulah. Kan? So, jadi dengan sebab itu seorang suami kena ingat bahawa dia perlu menjadikan isteri dia bersih daripada sebarang keinginan berdosa. Dengan cara apa? Dia puaskan isteri dia dalam hubungan dan sebagainya. Okey, kerana umum firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 222, Allah nyatakan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Bila mereka itu isteri kamu tadi telah bersih, itu suci, mandi, kalau ada kata mandi, ada kata bersih daripada haid, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, daripada mana arah Allah Taala arahkan kamu. So maka mana maksud dia buat hubungan dengan mereka. Okey, maksud dia Allah Taala suruh kat situ supaya apa? Supaya orang lelaki ni faham bahawa benda tersebut ini ada need juga. Dan Allah nyatakan ayat lain surah Baqarah 223, Allah nyatakan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah, Allah Taala bayang kat sini dengan ladang-ladang tanaman kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kamu dalam keadaan apa mana yang kamu kehendaki. Kan? Dan juga firman Allah Taala, dan juga kerana sabda baginda SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi kata wa fi bud'i ahdikum sadaqah, dan pada kemaluan seorang kamu ni ada sedekah. Maksud dia dalam persetubuhan. Jadi memang sahabat Nabi pun ketika tu pening kepala juga tanya kan, dia kata ayati ahduna syahwatahu walahu biha ajr. Ya Rasulullah, adakah seorang di kalangan kami ni datangi nafsu dia sendiri dapat pahala pula? Nabi kata, kamu nampak tak, kalau diletak pada benda yang haram dia dapat dosa? Maka Nabi kata begitu, bila letak pada yang halal dia dapat pahala. So jadi benda ni adalah benda yang perlu dijaga. Saya tengok dekat Yaman lu memang ada orang-orang yang tinggalkan bini 2 tahun, kan pergi musafir 2 tahun tak balik-balik. Kan kerana apa? Cari duit dan sebagainya. Memang masalah. Kadang-kadang kata isteri tadi, dia kata dia buat sebarang perkara yang memuaskan diri sendiri dengan benda-benda yang haram, maka ikut benda berkenaan adalah salah. Pasal dia punya nafsu dia hanya untuk suami dia saja. Macam juga seorang suami, nafsu dia untuk isteri dia saja. Tak boleh gunakan benda berkenaan dengan apa, tak kira tangan ke apa dan sebagainya. Benda tu tidak ada dalam Islam. Bahkan memang ada timbul mazhab Ahmad kata benda tu kalau takut berzina, tak apa keluarkan. Mana habis puaskan nafsu dengan cara tangan dan sebagainya. Tapi benda tadi bertentangan dengan apa dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata dalam surah Al-Mu'minun Allah nyatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang ke atas kemaluan mereka ni mereka menjaga, illa except ala azwajihim, kepada isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun hamba-hamba milikan mereka.
fa innahum ghairu malum, maka kalau dengan dua tempat tadi dia hapuskan nafsu dia, maka dia tak tercela. Fa man ibtagha wara adzalika, berapa cari selain dari itu, di belakang daripada itu, lain daripada dua tadi, fa ulaikumul adu, mereka lah orang-orang yang melampau. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dengan ayat berkenaan, beliau mengharamkan sebarang apa tindakan onani dan sebagainya. So dia kena ingat, kena faham. Dalam Islam tak dibenarkan macam tu. So jadi seorang suami tahu itu hak yang perlu ditunai pada isteri dia. Jangan nanti sampai isteri dia dia pergi tengok video ke, tengok sekian dan sebagainya, menyebabkan rosak. Nanti tengok Hindustan kan, Hindustan punya apa, perut ada 4 petak 4, puaskan hati dengan tengok macam tu. Suami perut 1 je, tak ada perut 4. Masalah lah tak boleh. Jadi dengan benda berkenaan, kita kata hak yang patut ditunai pada isteri tadi kan tunaikan. Tak boleh kata tidak. Macam mana seorang suami ada hak, isteri ada hak bahagian berkenaan. Keempat, husnul muasyirah. Baik apa? Layanan. Wa muamalatuha bil ma'ruf, dan bermuamalah dengan isteri tadi dengan ma'ruf, dengan baik. So dia panggil, janganlah panggil dengan kasar, hoi, ataupun woman. Bahasa Inggeris kan, perempuan kan. Tak boleh lah guna ayat macam tu kan. Dalam Bible banyak woman dan sebagainya kan. Tapi dalam Islam tak boleh. Anda panggil lah dengan panggilan yang terbaik. Yelah kadang-kadang awal-awal kahwin tu daling-daling, dah lama sikit abang, lama sikit woi. Kan itu kadang-kadang jadi juga kes dia. You, I je last kali keluar, you dan I. You, tak boleh lah. Tak boleh macam tu, tak boleh gunakan bahasa macam tu. Panggil dengan nama yang baik. Bahkan jangan panggil dengan nama apa yang kita panggil apa macam kawan dan sebagainya. Memanglah kalau orang kata macam apa salahnya panggil kan. Memang nama dia Faisal, betul lah. Nama dia Faisal, tapi jangan panggil macam tu. Mana isteri tadi letakkan suami tadi lebih baik lah. Panggil dengan nama yang panggilan yang elok dan sebagainya. Okey? Macam Aisyah pun tak pernah panggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Tak panggil dengan ya Muhammad, panggil ya Rasulullah dan sebagainya. Itu panggilan paling hormat. Kehormatan pada dia, maka panggil dengan panggilan berkenaan. Macam tu kat suami macam tu juga. Isteri tadi jangan panggil panggilan yang pelik-pelik kan. Panggil perempuan lah, kau ni kang sebagainya. Orang Kedah, orang sekian. Kan, jangan panggil panggilan macam tu kan. Kan, anak mami ke, anak kambing ke, tak boleh kan. Mana kena layanan yang baik dan juga muamalah yang baik. Kerana firman Allah Taala surah An-Nisa 19 Allah nyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanlah mereka dengan baik. Mereka sisi kamu dengan baik. Layan dengan baik, panggilan dengan baik. Fa yakunu hasanal khulqi ma'a zaujatihi rafiqan biha. Lalu dia menjadi suami ni tadi terhadap isteri dia baik akhlak, dan juga apa? Berlemah lembut dengan isteri dia. Jangan kasar kan. Dengan isteri kasar, dengan orang lain takut je. Kan, kat luar rumah tu macam malaikat dekat rumah. Marah bini. Janganlah macam tu. Okay? Sabiran ala ma yasduru minha. Sabar di atas apa yang keluar daripada isteri tadi. Salah masak ke, tak apa cakap. Jangan kata apalah tak sedap masak ni. Tak apa. Sedap. Janganlah kan. Ini marah tambah belacan tak ada, garam tak ada dan sebagainya. Ni apa semua masak tak sedap, garam tak ada kan. Jangan marah. Faham tak? Mana maksud dia sabarlah. Manusia biasalah salah. Kita lelaki pun pernah salah. Jadi isteri tadi kadang dia kata masak tak sedap ke, relax lah. Janganlah marah kan. Besok boleh makan lagi. Tak boleh order pizza. Apa masalah dia kan? Serius kadang-kadang tak payah ni sangat pun. Benda kecil je. Nak gaduh gila-gila pasal masakan tak sedap. Kenapa masak tak sedap? Kan saya cakap dah tadi jangan masak macam tu. Kenapa awak letak ketumbar? Kenapa macam tu? Apa Zal kan? Relax lah. Kan? Masa beberapa wanita tadi dia terlupa dan sebagainya. Dia banyak multitasking. Dia terlupa kadang-kadang. Sibuk-sibuk sekian terlupa. Biasalah. Kan? Seorang suami kena belajar apa baik. Muhsinan lizanni biha, dan juga baik sangkaan kepada isteri dia. Jangan disangka bini nak bunuh dia. You letak garam ni nak bunuh I ke? Jangan buat macam tu. Jangan sekali-kali. Ini hak layanan yang baik suami kena buat. Kan? Jangan kita kata kadang-kadang ada orang tu dia baik akhlak dengan orang luar, tapi dengan isteri dia tak ni. Itu adalah hadis Nabi panjang hadis dia. Nabi kata apa? Akmalul mu'minina imana. Orang paling sempurna di kalangan orang beriman dari segi iman dia, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak dia. The best kan. Di kalangan orang beriman ni adalah orang paling baik akhlak. Kemudian wa khiyarukum, orang terbaik pula di kalangan kamu ni, khiyarukum li ahli, orang paling baik pada keluarga dia sendiri. Khairukum li ahlihi. Mana the best among you? Mana orang tu paling baik akhlak? Ada orang paling baik akhlak pada apa? First kali apa? Isteri dia. Bukan orang luar. Ni kadang orang kita ni kan kat luar ni kan kenapa? Datuk. Tan Sri kat rumah dia. Wei. Macam tu mana boleh? Kan? Tak boleh macam tu, haram.
Kalau dia kata nak tunjuk baik akhlak, tunjuk pada keluarga anda dahulu. Tu sebab kadang-kadang kita kata tengok nak jauh kan, datang tetamu daripada delegasi luar negara kan, how are you, how are you how are you kan, sungguh-sungguh kan, tak payahlah. Yang penting tadi isteri tadi, macam mana layanan anda kan. Betul kadang-kadang kita kata apa, memanglah kita letih balik dengan bekerja kan. Kadang-kadang di kat rumah pun sibuk juga dengan macam-macam benda kan. Yang apa pasal tak ada masak lagi kan, tak masak tak apalah, letih tak apa, cakap tak apa je, tak apa, tak nak masak tak apa, abang beli makanan. Nak makan ke abang belikan kan, tak payah susah pening kepala kan. Benda tu kecil je, makan boleh beli kan. Tak boleh makan boleh masak sendiri, bukannya jadi macam masalah sangat. Cuba belajar apa, let go, tahu. Jangan lawan dengan ni. Dan ada saya ingat Ustaz Farid Okbah datang Malaysia kan. Dia kata dengan saya apa, isteri ni dia kata tak boleh kita layan dengan terlampau, orang kata apa, tegas. Dia kata dia layan macam layan, kalau dia kata apa, ya kan je. Dia kata janganlah lawan. Kadang-kadang dia bukan sedar pun dia cakap apa. Dia kata jika kita saya gelak juga. Dia kata kan bukan sedar pun dia itu tak sedar pun. Dia bukan sungguh-sungguh. Jangan layan sungguh, jangan every detail. Macam apa dia cakap je kita buat plan kan, buat plan. Mana strategi apa nak buat ni, apa benda projek kita berikutnya. Tak payah macam tu. Mana apa dia tekanan, nak ada cerita je. Santai isteri datang bercerita je, cerita benda jadi kat office dia, dengar je lah. Jangan bagi penyelesaian. Yang sayang kita telefon orang sana, apa bos kau bully kau kan, contohnya kan. Masalah. Jadi jangan layan terlampau apa, orang kata apa, terlampau bentuk yang orang kata apa, serius. Jangan detail yang serius. Dia cerita dengar. Nak abang pukul ke orang tu? Cakap itu je. Nak pukul bagi nombor telefon. Lain cerita tak ada. Cerita tak apa. Tapi kalau nak pukul bagi nombor telefon. Nombor kereta dia apa? Kan, contohnya tu lah kan. Kita dia. Lepas tu nanti bila cakap macam tu, dia pun slow lah sikit. Aduh lah pula nak pukul. Tak boleh pukul kan. Okay, fine. Okay, tak nak pukul tak apa. Ingat nak bagi tahu tadi mengadu tak pukul. Tak pukul kita pukulkan. Okay. Jadi contohnya tu lah. So jadi memang baik akhlak tadi penting. So ini nombor 4. Seorang suami kena ketika melayan isteri dia husnul muasyirah dan juga muamalatiha bil ma'ruf. Pasal memang terbaik seorang manusia ni adalah paling baik akhlak. The best akhlak is actually towards your wife. Faham? Ini dengarnya 2, 4, 6. Lelaki. Okey. Okey, kelima. Yang terakhir ada al-adlu baina nisa'ihi fil mabit wan nafaqah. Kalau dia kahwin banyak, sama macam tadilah, itu berlaku adil di antara isteri-isteri dia dalam masalah bermalam dan juga nafkah. Apa yang kata nafkah hidup, sari hidup. Liman kana lahu aktsara min zaujatin. Bagi sesiapa yang ada untuknya lebih daripada seorang isteri. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu rasa bimbang untuk tidak boleh berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja. Okey. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswah. Nabi SAW dahulu ada 9 orang isteri. Fa kana idza qassama bainahunna la yantahi ila imra'atil ula illa fi tis'. Dia kata dan dahulunya bagi Nabi SAW tak membahagikan di antara mereka isteri tadi, 9 orang tu, dia takkan la yantahi ila imra'atil ula, dia takkan kembali balik pada isteri yang pertama melainkan lepas daripada yang ke-9. Contoh macam jumpa isteri dia bulan ni kan, katakan jumpa 1, 2, 3, 4, 5. Dia takkan jumpa yang ni balik melainkan lepas 9 ni dah selesai, baru dia jumpa satu balik. Dia takkan jumpa yang nombor 1 tadi dalam 1, 2, 3 satu balik. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 satu balik. Tak ada. Dia kan 1, 2, 3, 4, 5 nanti 8, 9 baru satu balik. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita sebab dia ni tahu, kerana dia menjadi khadam Rasulullah SAW. So bila kan 1, 2, 3, 4, 5 nanti 8, 9 baru satu balik. Dia takkan 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3, 4, 5 1. Tak ada. Nabi takkan buat macam tu. Jadi itu antara hak-hak yang macam kita hadis yang kita baca tadi. Kalau nak kata orang ada dua isteri dan dia cenderung pada seseorang, maka Allah akan jadikan dia di akhirat nanti tidak lurus dia punya bahu dia. So, jadi itu antara apa hukuman Allah kata orang berkenaan. Soalan lain banyak lagi lah. Pasal kena ingat, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Siapa yang berlaku zalim di dunia, tak kira pada siapa sahaja, maka di hari akhirat nanti apa dia buat tu menjadi kegelapan untuk dia di hari akhirat nanti. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman di dunia ini akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Kiamat nanti tak ada cahaya tau.
Kan? Mana gelap semua orang tak ada. Hanya orang beriman nanti akan ada cahaya. Adapun siapa yang bukan beriman, ketika mengikuti jalan sirat, tak ada cahaya untuk dia. Gelap, segelap-gelapnya. Dan jadi orang-orang yang banyak zalim pada orang akan digelapkan keadaan dia pada hari kiamat nanti. Orang lain ada cahaya, dia tak ada cahaya. Faham? Jelas? Ada soalan? Okey, nanti kita akan bincang berkenaan dengan hak suami pula. Hak suami ni, hak isteri habis 5 tu. Hak suami nanti kita akan bincangkan. Baik. Jelas Ada soalan? Tak ada. Kita tak ada, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.